spek jet pun dah lebih kurang laju macam aku. Dia senang macam gini lah. Pada aku nak nasihatkan pada orang-orang yang macam gini kan. Kalau kau rasa okay, motor kau standard, tak jet 1mm, tapi motor kau boleh laju sama macam jet 1mm, kau buat lah jet 1mm. Kau tengok motor kau boleh lagi laju tak daripada yang sekarang. Jadinya kita tak boleh pertikaikan apa orang lain buat dengan apa yang kita buat. Okey, Assalamualaikum. Jadi ni kan, aku nak cerita pasal korang biasa dengar tak yang orang cakap minyak tak cukup kan. Minyak tak cukup, lepas tu motor kita jam. Jadinya apa maksud minyak tak cukup tu kan? Sebab ada sebelum ni banyak lah budak tanya aku, bang, motor saya kenapa jam? Motor saya dah setting minyak ngam lah. Dia kata sebu, motornya sebu gila tapi jam juga. Time laju jam juga. Padahal dah sebu dah, nak gerak pun susah. Jadinya dalam video ni aku cerita pasal minyak tak cukup lah. Apa maksud minyak tak cukup tu kan? Dia bukannya pasal sebu tu motor kita dah cukup minyak. Dia tak semestinya macam tu. Dia ada benda lah kita kena tengok. Jadinya dalam video ni aku terangkan satu-satu lah, insyaAllah lah. Semoga korang faham lah apa yang aku sampaikan ni. Tapi sekarang aku nak pergi air nes dulu. Air nes panas. Okey, Assalamualaikum. Hari ni aku nak cerita pasal apa? Minyak tak cukup. Okey. Pasal minyak tak cukup tu kan, aku asyik nak tengok sini je, sebab kamera kat sini. Pasal minyak tak cukup tu, ialah biasanya motor kita jam kan. Motor kita jam, kenapa minyak, orang cakap minyak kita tak cukup? Dia sebenarnya bila jam ni memang sebab minyak tak cukup, tapi kita tak faham apa maksud minyak tak cukup tu kan. Jadinya dekat sini aku nak cerita apa maksud minyak tak cukup. Okey, aku dah sediakan dah tadi. Okey. Sebelum ni ada budak cakap dengan aku, bang, motor saya kenapa jam? Motor saya tu dah sebu gila, tapi jam juga. Sebab apa? Dia kata. Lepas tu aku tanya dia, motor kau tu sebu sepanjang jalan ke? Lepas tu dia cakap tak. Dia kata bila dah dapat nanti dia kata. Okey, sebelum aku jawab jawapan budak tu kan, aku nak bagi tahu kat korang fungsi pilot ni kan. Pilot fungsi dia daripada RPM bawah sampai menengah. Maksudnya dalam RPM 1 sampai 7 macam itulah. Lepas tu daripada tengah sampai ujung tu, ini kerja dia, main jet. Jadinya kalau motor korang ada sindrom macam, dia macam mana tau, kita bawa mula ni, dia macam dia macam tu lah. Aku nak bagi contoh macam tu, macam lawak. Jadinya bila ada sindrom macam itu, maknanya pilot korang tu terlalu besar. Sebab apa aku cakap terlalu besar? Sebab RPM bawah kita, kerja dia pilot. Bila pilot korang terlalu besar kan, jadinya minyak naik tu banyak sangat. Jadinya korang kena kecilkan pilot. Memang sebelum ni aku ada cakap, bila pilot kita ni dia kecil, dia akan macam kita kena tarik cok pagi-pagi kan. Kita kena tarik cok untuk hidupkan motor. Dia sebenarnya bila terlalu besar pun dia akan jadi benda yang sama. Dia akan jadi benda yang sama. Contoh motor korang, motor standard double R tu, dia pakai pilot 225 kan, 22.5 kan. Dia kebanyakannya motor kalau asal kilang ni, dia memang buat macam tu. Aku janganlah tanya aku kenapa dia buat macam tu. Memanglah aku tak tahu kan. Sebelum ni ada budak tu, dia datang rumah aku, dia motor dia standard lah. Motor dia standard. Aku kat depan masa tu, aku kat depan, dia datang. Abang Singgi dia cakap, macam mana kau tahu nama aku ni? Lepas tu dia cakap, saya tengok kat Facebook. Oh, tengok kat Facebook. Habis mana kau tahu nama aku?
Saya try cari ni dia bawa double R. Aku tengok double R dia baru tau. Aku dah lama lah tak jumpa double R yang orang cakap dalam keadaan yang standard macam itu kan. Jadi aku macam jakun sekejap tau. Dengan kita boleh tahu lah motor baru kan. Aku tengok engine dia, aku tanya dia, motor ni baru lagi, kau tak pernah bawa ke? Dia kata saya baru beli bang. Oh, dia baru beli tapi stok lama lah. Maksudnya kedai maksudnya kedai tu simpan ni motor tu. Aku tanya dia, berapa kau beli? 18,000 tak silap aku. 18,000 ke 16 gitulah. Lepas tu dia cakap dia nak pakai plug G-Power dengan nak suruh setting carburetor. Dia kata pagi macam tu lah kan, macam nak kena tarik cok, agaknya macam leceh sikit kan. Jadinya daripada 22.5 tu, aku cuma tukar pilot dia je. Aku tukar pilot dia 25. Tapi Alhamdulillah lah, aku pakaikan plug tu kat motor dia. Lepas tu balik dia kata motor dia ringan. Dia kata sedap bawa. Motor dia bukan setting pun, motor dia cuma tukar pilot dia. Tukar pilot dengan plug. Pilot plug dengan main jet. Main jet aku tukar. Aku lupa main jet aku turunkan. Main jet tu aku turunkan 0.5 tak silap aku. Daripada 280 aku turun 275 aku rasa. Lupa lah. Sebab benda tu banyak sangat lah aku buat. Jadinya aku macam lupa. Tapi itulah basic dia. Kalau contoh korang punya pilot tu asal daripada motor 225, 22.5, korang naikkan setangga-setangga macam tu. Jadinya janganlah daripada 22.5 tu korang tu naik 30. Dia macam nak cakap benda ni kita aku faham kadang-kadang orang malas nak beli step by step sebab yelah modal kan. Tapi demi pengetahuan pun korang kena buat juga macam tu. Jadinya kita boleh rasa tahu dia punya perubahan tu. Jadinya kalau motor korang tu kan ada sindrom macam itu kan. Jadinya kalau asal first jalan tu dia susah nak clear. Lepas tu bila dah pertengahan tu baru dia dapat, maknanya pilot korang tu terlalu besar. Jadinya korang adjust balik pilot tu. Dia bukannya Shopee pula iklan. Dia bukannya orang cakap sabu pun tak boleh jam. Dia tak boleh juga macam tu. Jadinya definisi minyak tak cukup tu, macam mana minyak boleh tak cukup? Okey. Bila minyak kita, motor kita tengah jalan kan, motor minyak masuk dekat sini kan, masuk kat sini semua lubang dia masuk kan. Dia masuk kat sini. Dia minyak tak cukup tu kan, dengan minyak terlalu kecil tu lain tau pada aku lah. Kalau minyak tak cukup ni, kau orang boleh bawa laju, tapi akan sampai satu tahap tu dia panas, dia akan jam. Kalau minyak terlalu kecil ni, korang nak jalan pun tak boleh. Sebab macam mana tau, dia macam kalau korang pula banyak sikit dia macam terkelup kan. Sebab minyak tu memang tak cukup, memang terlalu kecil lah. Bila minyak tak cukup ni, dia sebab main jet atau pilot tak cukup besar, bukannya terlalu kecil. Ini maksudnya macam itu. Jadinya bila minyak korang tu tak cukup, maksudnya pilot dengan main jet korang tu tak cukup besar kan, maksudnya macam itu. Bila minyak masuk dekat sini tak cukup kan, bila minyak masuk kat sini tak cukup, piston laju. Jadinya minyak petrol dengan tuti tu kan, yang membasahi piston tu kan, tak cukup. Jadinya bila tak ada minyak, bila tak ada tuti, itu yang berlaku geseran yang kuat lah. Maksudnya dia tak licin. Jadinya sebab tu motor kita jam. Biasanya orang tertipu dengan pilot ni lah. Pilot ni terlalu besar. Memang RPM bawang korang tu sebu tau. Tapi bila pertengahan, bila dah dapat rata, korang tak sedar yang main jet tu tak cukup besar. Jadinya definisi minyak tak cukup tu, dia macam petrol dengan campuran tuti tu tak cukup membasahi piston kita. Jadinya bila motor kita dah laju tu, minyak yang turun dekat piston dengan ring tu tak cukup. Jadinya sebab itulah motor kita jam. Itu bagi yang orang cakap modified yang biasa-biasa lah kan. Itu belum cakap
yang jet, yang potong head. Bila korang potong head kan, potong head ke jet ke, contoh piston tu naik 12 degree, head pun korang kena buat 12 degree. Sebab apa tau? Sebab bila piston kita ke atas kan, okey, contoh taper ni korang, ya, ini 12 degree kan, piston pun 12 degree. Ada bila dia sampai atas tu kan, dia akan meletup, dia akan macam ni, minyak petrol yang meletup tu dia akan terus tembak atas tu. Dia jadi macam, bila degree dia sama, orang cakap pembakaran dia tu cantik lah. Okey, contoh macam korang piston 12 degree kan, 12 degree, tapi bila head korang buat lah, kau buat macam 15, jadi makin besar, jadinya dia tak dapat nak letupkan benda tu macam sempurna lah. Itu bagi voting yang ekstrim lah kan. Ini kita nak cerita pasal definasi minyak tak cukup je. Itulah cerita pasal minyak tak cukup tu. Tapi pada aku kalau korang nak setting minyak ni kan, biar dia terlebih tak apa. Biar dia terlebih tak apa, korang boleh kecilkan. Sebab bila terlebih ni, dia susah nak jam. Bila korang setting kurang ni, kan nanti dalam masa korang setting, jam pula. Jadi macam modal lah kan. Tapi itulah, pada aku nak setting ni memang bukan benda yang senang lah. Pada aku macam carburetor ni nak setting memang, pada aku memang bukan benda yang senang. Kadang-kadang bila kita dah tune carburetor cantik, motor tak boleh pergi juga, tengok floating block pula. Macam floating block ni, macam aku cakap lah kan, macam 125Z ni aku ubah struktur dia sebab motor dia pakai piston besar. Korang tengok ni, korang tengok aku ubah struktur dia. Kalau 125Z standard kat sini dia ada macam gitu sikit baru dia turun. Tapi ni aku buat dia macam gitu. Aku buat dia straight. Tapi korang buat tu kena lawa. Kena orang cakap kalau line dia macam gini, dia kena ikut. Senang cerita two stroke ni, kat blok ni kan, yang paling penting sekali pengarahan tu. Kalau macam blok ni kan, kalau macam blok 125Z ni, okey, kalau korang tengok lubang transfer yang dua ni atas ni kan, korang tengok lubang dia ke mana? Lubang dia akan ke tepi kan. Kalau yang bawah dia akan ke, kalau yang bawah ni dia akan tembak ke atas tau, ke atas pump macam tu kan. Kalau yang macam ni dia akan tembak ke tepi kan. Kalau yang macam ni, lubang boost port ni dia akan tembak ke bawah. Jadinya macam lubang exhaust ni kan, lubang exhaust ni dia akan tembak macam mana tau? Okey, exhaust dia akan tembak macam ni. Jadinya kalau korang nak voting kan, aku nak tunjuk pakai apa kejap aku ambil lengki. Okey, contoh macam ni kan, korang andaikan lah benda ni mata voting. Bila mata voting ni kan, korang nak buang ni kan, korang condongkan ikut tu, korang pegang dua tangan, korang layan slow gitu kan. Sebelah sini pun sama, kalau dia condong macam tu, korang condong kan, korang layan slow, yang penting dia tegak. Banyak benda kita nak kena tengok kalau, tapi pada akulah two stroke ni pengarahan dia penting lah. Kalau lubang tu dia asal kelang dia tembak macam itu, korang buat tembak macam itu. Kalau dia tembak macam ni, korang buat tembak macam ni. Sebab motor lain-lain, kadang-kadang ada yang tembak lain-lain kan. Jadinya korang tengok blok asal itu kan, dia tembak ke atas, korang buat tembak ke atas. Jangan korang tembak ke bawah. Bila tembak ke bawah, jadinya celaru lah kan dia punya penghantaran bahan api tu. Jadinya itulah yang aku nak cerita pasal apa maksud minyak tak cukup tu kan. Sebab sebelum ni aku ada cerita pasal macam mana kita nak pilih main jet dengan pilot, tapi aku tak cerita pasal bila pilot kita terlalu besar. Bila pilot kita terlalu besar ni kan, dia akan sebu. Masa kita nak jalan tu sebu. Lepas tu bila dia dah RPM tinggi, dia kata itu maknanya pilot kita terlalu besar. Jangan kita ingat bila motor kita sebu awal tu minyak kita lebih. Tak. Lagi satu, bila main jet korang terlalu besar, top speed korang akan rasa down tau.
Bila korang pakai main jet terlalu besar, okay, contohlah gear 5 ni RPM korang dah 11 ni, gear 5 masuk gear 6 tu terus drop sampai 10. Drop dia lain macam tau, laju sangat. Maknanya tu main jet kau terlalu besar. Terlalu besar tak boleh, terlalu kecil pun tak boleh. Jadinya kalau korang nak tahu orang cakap setting yang ngam, dia pelak tu kan, pelak tu, okey, ni kau contohkan tengah dia. Contohkan tengah dia kan. Kau tahu yang contoh kepala dia kan. Okey. Yang tengah tu kan fungsi dia main jet. Yang ada kepala tu, keliling dia tu, itu pilot. Okey, korang tengok pelak tu. Korang tengok. Kalau tepi dia tu hitam, itu maknanya pilot korang terlalu besar. Bila tengah tu putih, itu maknanya main jet korang terlalu kecil. Jadinya korang buat yang tengah ni dia warna macam mana macam warna karat. Macam warna karat. Lepas tu yang ini pun lebih kurang sama macam warna tengah. Jadinya itu paling senang lah pada aku kalau nak setting minyak ni. Lepas tu korang setting minyak kan, pada aku ini cara aku lah. Korang jangan tengok minyak tu cukup tak cukup melalui kau rem motor kau. Itu mula-mula memang boleh korang nak tengok kan, nak tengok pelak, kau buat macam tu boleh. Tapi nak lagi confident, korang bawa laju dalam habiskan gear 3, gear 4 macam tu lah. Korang tarik betul-betul punya tarik sampai gear 4 je. Janganlah korang tarik sampai gear 6, kerana nanti kalau minyak tak cukup jam pula. Korang tarik. Lepas tu korang matikan motor korang. Matikan motor, kau berhenti tepi jalan, kau buka pelak, kau tengok pelak kau. Sebab apa aku suruh kau matikan? Sebab yelah, bila korang dah tarik kau sampai gear 4, lepas tu korang pun balik santai naik motor kan, balik santai naik motor. Lepas tu sampai rumah pun korang buka. Dia tak boleh tengok macam tu. Sebab yelah, rumah kita entah berapa kilometer. Kalau 200 meter okey lagi. Tapi kalau dah 1 kilometer kan, pelak yang terbakar masa kita try tu kita dah tak boleh tengok. Jadinya cara paling senang macam tu lah. Korang bawa laju kau sampai gear 4. InsyaAllah lah kalau sampai gear 4 tu, InsyaAllah lah tak jam kan kalau minyak tak cukup. Jadinya macam itu lah cara kita, pada aku kalau nak setting minyak, kita nak tengok minyak kita. Sebab tu stroke ni memang penting lah pengarahan blok dia tu. Dia kalau macam aku ni kan, aku ubah struktur dia ni jadi besar kan, macam ni kan, apa akan jadi? Bila aku ubah macam ni, pilot korang memang tak boleh pakai yang biasa-biasa, memang kena pakai yang besar daripada yang asal. Sebab udara yang nak melalui dia tu luas. Jadinya bila korang pakai pilot kecil, motor korang memang susah nak keluar. Kalau macam double R ni kan, macam double R ni, korang tengok aku tepi dia ni, aku tak tajam sangat pun, sikit je. Aku cuma ratakan dia. Sebab double R ni piston dia memang 59mm. Jadinya tak perlu, dia boleh, bukan tak boleh. Daripada aku macam gini pun dah memadai dah. Orang cakap sedap bawa lah. Biasanya 125Z lah, 125Z sebab dia boleh bore. Jadinya piston dia kita boleh pakai yang besar-besar. Tapi pada aku motor 125Z ni di antara motor yang senang nak modify. Aku pernah buat SPG dalam tahun ni lah, aku restore. Lepas tu motor tu aku coating lubang exhaust sikit. Lepas tu lubang transfer port dia ni aku tak besarkan pun, aku cuma ratakan dia, lawakan dia. Head aku potong 0.5, taper aku buat asal. Aku buat size piston dia 50 masa tu. Aku buat taper dia ikut size piston 50 tu lah. Aku lupa berapa mm. Kalau 125Z 54 aku buat 55 tak silap aku lupa. Tapi head tu aku potong 0.5. Carburetor aku pakai RZ slide 30. Tapak rival aku potong 2mm. Lepas tu rival aku pakai carbon tape brand apa aku lupa. Tapi motor tu pakai exhaust standard. Itu je lah yang aku buat. Tapi bila aku dah tune semua dah jadi, aku suruh owner dia try.
Dia kata mengerang. Aku tanya dia lah, RPM berapa mengerang. Aku dah bagi tahu dia spoket. Lepas tu dia try, dia balik kampung. Dia try. Aku tanya dia, motor okey tak? Dia kata, ish, okey Tom, sedap. Dia kata, ya. Berapa meter dapat? Dia kata bawah 18. Korang bayangkan 125Z standard, piston 50 125Z, head potong 0.5, taper buat sikit, pakai tapak rival standard tapi potong 2mm. Lepas tu dia punya rival tu aku pakai carbon tape. Biasa orang pakai carbon tape ni kan, dia orang tak pakai tau tapak lidah tu, tapi aku pakai. Sebab apa aku pakai? Sebab aku rasa bila korang tak pakai tapak tu kan, top speed dia tu macam tidur lah. Jadinya aku pakai. Ada juga orang cakap mengarut apa yang aku cakap ni, tapi aku cerita apa yang aku buat ni kan, apa yang aku cerita ni berdasarkan pengalaman aku lah, apa yang aku pernah buat dan apa yang aku pernah kaji. Jadinya dengan tapak tu top speed 125Z boleh hidup. Lain lah kalau kau pakai V-Force. Janganlah compare dengan V-Force 3. V-Force 3 memang tak ada tapak, tapi top speed dia memang boleh ada, InsyaAllah boleh ada. Sebab aku dah banyak pakai V-Force 3 dekat 125Z. Tak pernah lagi customer aku cakap top speed mati. Ada pemain cakap V-Force 3 top speed mati. Tapi pada aku lah kita pemain ni lain-lain. Aku bukan nak cakap pandai tak, tapi mungkin kau terror setting pakai reverse standard, aku tak terror. Jadinya aku terpaksa pakai V-Force. Jadinya macam itulah. Yang kadang ada odak cakap, alah motor kau jet 1mm. Boleh lah, motor aku mana ada jet. Dia kata spek jet pun dah lebih kurang laju macam aku. Dia senang macam gini lah. Pada aku nak nasihatkan pada orang-orang yang macam gini kan, kalau kau rasa okay, motor kau standard tak jet 1mm, tapi motor kau boleh laju sama macam jet 1mm, kau buat lah jet 1mm. Kau tengok motor kau boleh lagi laju tak daripada yang sekarang. Jadinya kita tak boleh pertikaikan apa orang lain buat dengan apa yang kita buat, sebab skill kita tak sama. Pada aku skill kita tak sama. Jadinya kita tak payah nak membanding-bandingkan skill kita dengan skill orang. Tak payahlah nak cakap engkau terror itu, engkau terror ini. Kalau macam aku kalau aku memang tak terror. Serius saya cakap, kalau aku memang tak terror. Sebab apa tau? Sebab aku banyak tanya orang. Jadinya aku nak minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Jadinya aku memang tak terror. Tapi kita belajar jadi pandai sikit. Bukan jadi terror lah, jadi pandai sikit. Sebenarnya kan aku tak pernah cerita pengalaman aku macam mana boleh bikin motor ni. Dia sebenarnya macam ni. Aku daripada aku dah jenam lagi aku dah buka motor. Dah jenam aku dah boleh overhaul Yamaha Sport, aku dah boleh overhaul Yamaha Cup. Dulu dua motor ni je pun dah rare lah. Sebab apa tahu? Sebab aku dilahirkan di kalangan keluarga yang memang orang cakap pomen. Bapa aku daripada aku kecil, daripada abang aku kecil pun dia memang dah pomen motor. Jadinya aku membesar tu dengan hasil titik perlu bapa aku ni, dia menggunakan kudrat dia merepair motor. Jadinya dalam masa pembesaran aku tu, aku memang minat motor lah. Habis motor bapa aku janam kan. Dulu bapa aku pakai SS, aku kalau ingat balik kelakar pakai SS. Aku pakai Yamaha Sport. Yamaha Sport tu asalnya motor mak aku. Habis janam aku badal. Aku pakai Yamaha Sport. Apa aku buat kat Yamaha Sport tu? Aku buat apa tau? Aku pakaikan piston RS. Aku pakaikan piston RS. Tengkuk carburetor tu aku pakai wheel power. Yamaha Sport aku pakai tengkuk SS2. SS. Dia tengkuk Yamaha Sport ni dia besi. Lepas tu dia punya ikat carburetor dia bulat. Sebab carburetor Sport tu dia telinga macam TS. Tapi nak masuk carburetor TS tak boleh sebab tengkuk dia pendek. Jadinya aku tukar. Aku pakaikan
tengkuk karburator SS. Sebab tengkuk karburator SS ni dia getah. Dia getah. Aku pakai karburator apa? Masa tu karburator Kip. Sebab kat rumah aku tu ada karburator Kip. Aku badal pakai karburator Kip. Tapi time tu aku tak pandai nak setting karburator. Aku bawa asyik jam motor Lepas tu aku pakai motor SS. Motor SS tu orang cakap aku dah ada ilmu sikit-sikit lah kan. Ilmu sikit-sikit. Jadinya motor SS tu aku pakai tengkuk wheel power. Tengkuk wheel power tu dia macam tengkuk alloy tau. Dia modified, tengkuk tu besar, lepas tu ujung dia tu bulat. Tak puas lagi dengan tengkuk wheel power tu. Tengkuk tu aku potong. Kat telinga tu aku potong, aku gereng, aku bentuk. Tengkuk yang asalnya macam gini, aku dah potong, aku buat dia sengit ke tepi, dongak ke atas. Jadinya karburator tu akan duduk macam gini tau. Dia akan duduk macam gini. Dia, kalau kau imagine macam minyak tu terus masuk dekat dalam rival. Tapi benda tu berfungsi serius saya cakap. Kalau siapa yang pakai SS boleh lah buat. Aku yang Yamaha Cup pun aku buat kelas tangan. Aku pernah buat lah satu motor tu. Sebab ada budak tu, dia jiran aku lah, selang 3 rumah dekat kampung. Aku pernah buat Yamaha Cup pakai kelas tangan. Budak tu sanggup buat. Sebab yelah dulu macam nak buat machinery ni mahal tau. Sub mangkuk kelas apa Yamaha Cup tu aku potong sama panjang dengan sub kelas SS. Lepas tu buat thread, buatlah semua shape dia tu kan. Lepas tu mangkuk kelas aku pakai SS. Casing pun aku pakai SS. Dia ada satu skru je yang tak boleh masuk, tapi tak leaking lah. Dia punya kawasan tu dia tertutup. Jadinya benda ni macam mana aku cakap, aku nak cakap aku pandai tak, aku memang tak pandai. Tapi apa yang aku buat selama ni berdasarkan pengalaman aku lah. Pengalaman aku menjahanamkan motor-motor yang dulu-dulu. Tapi memang kelakar. Tapi pada aku bukan nak cakap motor sekian tak sedap lah, bukan. Pada aku lah, motor yang paling sedap sekali yang aku pernah pakai double R lah. Sebab apa tau aku cakap double R? Sebab double R ni dia ada power valve. Itu satu, power valve. Lagi satu, motor double R ni walaupun dia cc dia besar, tapi dia pakai rim 17. Sebab apa aku cakap sebab rim 17? Sebab rim 17 ni, bila rim 17, motor korang akan jadi rendah. Bila jadi rendah, dia hakikatnya memang macam itu. Bila motor korang rendah, automatik dia akan stabil. Sebab tu motor sprint kalau korang tengok dia semua rendah-rendahan. Rendah-rendah tu kita nakkan kestabilan. Sebab tu kalau macam RZ aku memang paling takut setting motor RZ. Sebab RZ ni goyang, aku tak berani. Aku kalau bawa RZ 18 ni aku dah takut. Aku tak tahu kenapa. Mungkin sebab dia tinggi, lepas tu dia pukul kaki tau. Jadi dia macam, dah lah aku kurus kan. Jadinya kalau RZ, bila aku dapat setting RZ ni, aku bagi owner je yang try. Kalau double R 125Z aku berani. Tapi 125Z ni dia okey. Tapi satu je masalah dia, tangki kecil. Kalau nak pergi mana-mana kena bawa gilin Tapi pada aku 125Z mantap, senang laju. Tapi kalau nak cerita pasal definisi minyak tak cukup kan, kalau two stroke ni dia akan jam piston. Kalau 4 stroke, kalau minyak korang tak cukup, dia akan jadi apa tau, bal tu akan putus. Sebab bila minyak korang tak cukup, bal tu panas. Bila panas dia akan putus. Sebab apa dia putus? Sebab dia ada spring. Bila dia ada spring, bila dia tutup tu, besi dekat sini tak basah tau, besi bal tu tak basah, jadinya dia akan putus. Jadi korang bayangkan kalau 4 stroke minyak tak cukup, macam mana jahanam dia. Bila bal putus kan, piston hentam dekat head, serpihan tu kena dekat head, dah macam-macam benda tu sampai. Jadinya 2 stroke ni kalau jam pun orang cakap masih boleh cerita lagi lah kan. Sebab tu aku suka 2 stroke. Sebab 2 stroke ni satu, orang cakap kalau kita nak lajukan motor, dia tak banyak modal. Tapi aku tak adalah nak condemn 4 stroke, sebab kita minat lain-lain kan. Tapi kalau tanya aku memang tak minat 4 stroke.
Aku memang jiwa two stroke daripada dulu. Daripada aku pakai Yamaha Sport, aku pakai SS, aku pakai RZ, aku pakai motor Z. Last kali aku pakai yang motor ni. Tapi dulu masa aku pakai motor ni, member aku 2 orang pakai tau. Member aku beli motor baru, aku beli motor second. Aku jual motor Z aku. Motor Z aku tu orang kata dah belanja lah. Pakai engkai 3 batang, pakai kapset gugur. Ramai orang cakap aku bodoh lah, pasal kau jual motor Z ambil double R. Dulu aku ambil double R ni sebab dia satu je. Sebab motor ni ada power valve. Dia lain tau. Motor ada power valve ni, dia macam Honda lah, macam ada VTEC tau. Bila RPM dia yang tinggi, dia akan buka. Cerita macam ya je. Tapi aku bukan nak puji double R sebab aku pakai double R, tak. Tapi pada aku double R ni taklah mahal sangat pada aku kan, bandingkan dengan motor-motor lain kan. Cuma barang spare part dia mahal. Sebab tu lah aku nasihatkan lah, kalau macam korang pakai double R, korang jangan cuba-cuba lah nak hantar kat pomen yang dia tak tahu pasal double R. Kalau boleh korang cari pomen yang tahu pasal double R. Sebab double R ni barang mahal. Jadinya sebelum korang membuang duit, jadinya korang carilah pomen yang boleh buat double R. Sebab double R ni blok dia mahal, semua barang mahal. Jadinya itu je lah cerita aku nak cerita. Apa yang aku cerita pasal masa aku kecil-kecil tu, korang janganlah cakap aku belagak pandai apa tak. Tapi aku just cerita je. Jadinya itulah cerita ni dekat setengah jam nak memborak dengan korang. Jadinya ingatlah, definisi minyak tak cukup tu, kalau RPM bawah korang tu sebu gila babi. Tu cakap babi pula. Kalau sebu kan, maknanya pilot korang tu terlalu besar. Korang jangan sangka RPM bawah korang tu sebu, motor korang tak boleh jam. Jadinya kita kena seimbangkan pilot dengan main jet tu. Jadinya itu je lah aku nak share hari ni. Assalamualaikum.